A'udzu billahi samil alim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'a wa wala. Hari ini kita dah masuk 14 Syaban, iaitu 41 Hijriah bersamaan dengan 8 April 2020. Perkongsian pada pagi ini insya-Allah berhubung tentang Allah telah menciptakan malaikat. Banyak diceritakan dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menurut Imam At-Tirmizi misalnya, bagi seorang ahli syurga ada pelayan daripada malaikat-malaikat yang tidak kurang dari 80,000 pelayan. Tugas malaikat-malaikat itu ialah melayani ahli-ahli syurga. Itulah ahli syurga. Dan malaikat Zabaniyah. Malaikat dinamakan nama malaikat Zabaniyah. Mereka itu adalah terdiri dari 19 malaikat. Kesemua malaikat ditugaskan menjaga dan mengawal neraka. Itu namanya malaikat Zabaniyah. Malaikat-malaikat ini dinamakan malaikat Zabaniyah, menyiksa ahli-ahli neraka di dalam neraka. Allah menjelaskan dalam firman-Nya dalam surah Al-Mudassir ayat 26 hingga ayat 31. Sa'uslihi saqar wa ma adraka ma saqar la tubki wa la tadhar lawahatul lil bashar 'alayha 19 وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا. Yakni disebabkan kekufuran manusia, aku masukkan dia ke dalam neraka Sakor namanya. Dan apa jalannya, engkau dapat tahu kedahsyatan neraka Sakor itu. Ia membakar mangsanya dengan tidak meninggalkan sisa langsung, dan tidak membiarkannya, yakni binasa terus. Ia terus menerus membakar kulit manusia. Pengawal dan menjaganya adalah 19 malaikat. Jadi ketahuilah bahawa hikmah kami tidak menjadikan pengawal-pengawal neraka itu melainkan dari kalangan malaikat. Ialah kerana mereka lah sekuat-kuat dan sebetul-betul makhluk yang menjalankan tugas perintah kami. Dan hikmah kami tidak menyebutkan bilangan mereka melainkan dengan satu bilangan yang menyebabkan kesesatan dan keseksaan orang-orang kafir. Jadi malamnya ayat ini walaupun ditujukan kepada orang-orang kafir, tetapi bagaimana orang yang beriman tidak melaksanakan tugasan, kewajipan, tanggungjawab dalam menghadapkan diri kepada Allah SWT. Itu namanya. Jadi sekumpulan ini, ada satu kumpulan yang menjaga syurga. Ada satu kumpulan yang Allah letakkan menjaga neraka. Jadi sekumpulan daripada menjaga syurga tadi ialah malaikat yang kasar, bengis. Manakala sekumpulan yang menjaga syurga dijelaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, malaikat yang berkhidmat di dalam syurga, iaitu malaikat-malaikat yang berkhidmat di dalam syurga tidak terkira bilangannya kecuali Allah Subhanahu Wa Taala saja yang mengetahui. Allah menjelaskan dalam surah Ar-Ra'd
ayat 23 hingga ayat 24. Wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab salamun 'alaikum bima sabartum fa ni'ma 'uqbad dar. Oh, jelas. Dan malaikat-malaikat itu akan masuk kepada mereka, yakni ke dalam syurga dari tiap-tiap pintu, yakni memberi hormat dengan berkata, selamat sejahteralah kamu berpanjangan. Disebabkan kesabaran kamu, maka amatlah baiknya balasan amal kamu semasa di dunia. Oh, jadi tidak rugi tuan-tuan kita melakukan, terutama dalam saat-saat yang begini. Kita nak buat apa di rumah? Duduk, ya, kita makan, tidur. Jadi masa-masa yang ada lapang inilah masa kita gunakan untuk kita mendekatkan diri kepada Allah. Taqarrubu ila Allah. Sentiasa mengabdikan diri. Sebab itulah Rasulullah SAW selalu berpesan, 5 perkara yang masih ada kepada kita sebelum datangnya 5 perkara. Pertama, masa lapang. Ya. Masa lapang. Bila kita lapang, kita gunakanlah untuk berkebajikan. Lapang. Masa sempit nanti susah. Yang kedua, masa kita dalam keadaan aman sentosa. Oh, aman. Ketika itu masjid melaung-laungkan azan. Di mana-mana masjid dan surau. Ya lassalam. Ya lassalam. Marilah kita sembahyang. Surau dilaungkan, masjid dilaungkan dengan speaker yang kuat. Bukannya kita dengar datang, ini dah dengar komplain, oi kuatnya. Ini berlaku. Tak? Sebab itulah, jangan kita menggunakan masa yang lapang itu kita abaikan. Masa aman sentosa, kita boleh ke masjid, pergi ke surau. Tengok Allah uji. Saat ketika ini dah tak boleh ke masjid, tak boleh ke surau, hanya laungan azan dilaungkan di masjid dan di surau. Tapi setakat dengar, nak pergi tak boleh. Kan jelaskan, Rasulullah menjelaskan masa lapang, masa aman. Yang ketiga, masa sihat. Kita sihat, dah sakit macam mana? Ya. Sebab kita berpegang ahli sunnah wal jamaah, suruh berjaga-jaga. Pihak kerajaan suruh kita duduk rumah, diam-diam, makan, tidur. Bantuan dibagi, ya tak? Tak banyak pun sikit dia. Batuk pula. Ya. Tak banyak sikit pun boleh lah. Kalau itu yang kita diudiakan je. Kalau kita tak layak, tak payahlah ambil. Tak boleh ikut-ikut. Jadi inilah, bila aman penting. Ya, sihat badan. Bila tak sihat, apa kita nak buat? Ya, jadi waktu kita sihat, waktu kita lapang. Jadi inilah pentingnya kita dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah akan bagi balasan untuk kita. Jangan bimbang tuan-tuan. Duduk lapang, duduk di rumah, kita buat. Bila kita sakit, susah kita nak beramal. Kata, pertama, waktu lapang,
Kedua, waktu aman sentosa. Ketiga, waktu sehat. Kedua, ya. Jadi bila kita ada masa, kita buat. Ini sebagai ujian Allah Ta'ala. Macam semalam. Ya. Sebab itulah kerajaan suruh kita berjaga-jaga bila kita kena virus ini. Susah tuan-tuan kalau kita sempat untuk, yalah setengah orang katakan, apa kita ikhtiar apa pun, kita serah pada Allah Ta'ala aja. Ajal semua penentuan Allah. Hidup mati penentuan Allah. Betul. Tapi kita sebagai ikhtiar. Ya. Kalau berlaku di masa ini kematian, sangat sedih dan duka cita. Kenapa? Kerana dengan kelalaian kita, dengan tak berjaga-jaga, ikhtiar kita, baru semalam dalam taman tempat saya telah ada orang meninggal dunia. Bila berlaku pada masa ini, tidak ada siapa yang boleh menguruskan kecuali pihak hospital. Kerana virus ini, ya, dia boleh berjangkit. Jadi sedih sangat. Yang nak sembayangkan pun, ya Allah, ya, inilah keadaan ketika ini. Jadi keadaan yang kritikal ini. Sebab itulah kalau berlaku kematian di masa ini, itu memanglah penentuan Allah, ajal. Tapi kena ikhtiar bagaimana. Sebab itu suruh pakai mask. Ya, supaya kita berjalan, suruh berjauh supaya tidak, ya, terkena wabak. Jangan bebas tak berjalan tentu hala. Itu sebabnya disekat sana, disekat sini untuk menolong kita supaya kita tidak melakukan perkara-perkara kerana untuk menyelamatkan, mudah-mudahan. Wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jangan campakkan diri kamu kepada kebinasaan. Kalau terang-terang dah ramai queue orang beli barang, nantilah. Sabarlah. Kita qanaah. Apa yang ada kita makan. Tak? Hari-hari makan telur rebus je, hari-hari makan telur goreng je, tak apa. Jian. Tak? Dan kita bersesak-sesak. Kita tak tahu siapa yang kena virus, kita tak tahu. Tak? Walaupun kita nak masuk ditengok dulu suhu badan kita, kita tak tahu. Kadang-kadang benda ni, ya, kita merancang usaha. Inilah sebab kita kena waspada. Nak beli barang ke, supermarket ke, pergi pasar raya ke, kena jaga. Sebab itu dijaga. Sehingga kan orang yang meninggal dunia itu masuk dalam kubur pun berganti-ganti. Tidak boleh sekaligus. Macam dulu boleh orang bacakan talqin, kumpul semua. Apabila jenazah itu dikuburkan, ini tidak. Sedih sangat, ya Allah. Meleleh air mata. Berapa orang yang boleh menyembayangkan kita? Orang semua takut dengan virus. Sebab ini jangkitan yang membawa kepada pernafasan yang sukar, terutamalah pada orang yang asma, ya. Orang-orang yang usia, ya tak? Orang yang muda pun kalau dah kena. Jadilah kita sebagai ikhtiar, patuhi dengan ati Allah wa ati Rasul wa ati kulli amri minkum. Baik. Nak ceritakan tentang apa dia malaikat yang ditugaskan untuk dalam surga. Menurut Al-Imam, riwayat Al-Imam Tirmizi, bagi seorang ahli syurga ada pelayan dari malaikat-malaikat yang tidak kurang daripada 80,000 pelayan. Allah Rabbi. Tugas malaikat-malaikat itu ialah melayan ahli-ahli syurga saja. Malaikat Zabaniyah misalnya, mereka itu adalah terdiri daripada 19 malaikat. Kesemua mereka itu ditugaskan menjaga dan mengawal, ya, neraka.
Tetapi malaikat yang mengawal surga, inilah malaikat yang pintu pada mana kita masuk, ya. Jadi malaikat-malaikat ini adalah yang ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang tugas menjaga surga dan neraka. Yang diketuai orang panggil, ya, itu malaikat Ar-Ridwan. Kalau neraka malaikat Malik. Ini di alam-alam yang akan datang. Jadi kita untuk pengetahuan kita bersama, perkongsian pada pagi ini, kita carilah fa'atahumullahu atahu, ya, kita carilah amal-amal kita, mudah-mudahan yang baik itu daripada Allah Ta'ala. Sebelum kita menjalankan solat subuh, kita buatlah amal-amal yang mudah-mudahan untuk hati kita tawaduk ila Allah. Sesungguhnya orang yang hatinya dekat pada Allah mudah melaksanakan segala amal ibadah, tidak jadi ungkitan. Kalau kita tugas di masjid, laksanakan. Jangan cari jalan supaya kita tidak bertugas. Inilah tanggungjawab kita. Kongsian pada hari ini. Aku liqauli hadza, astaghfirullahaladzim wa lakum wa billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.